Penerima Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi mendapati Datin Sri Rosmah Mansor bersalah terhadap ketiga-tiga pertuduhan yang dikenakan ke atasnya berhubung projek solar di Sarawak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan 8 individu termasuk seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat teknologi maklumat kerana disyaki menerima rasuah berjumlah antara RM800 hingga RM1,500. Rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilakukan untuk kepentingan individu yang merosakkan kepercayaan rakyat, melemahkan demokrasi, membantut ekonomi negara, meluaskan perbezaan kaum dan meruntuhkan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Telah disebut dalam setiap kitab tentang rasuah dan keburukan-keburukannya. Tiada negara yang bebas daripada kegiatan rasuah ini. Hal ini telah dikaji oleh pihak Transparency International, The Global Coalition Against Corruption, bagi membandingkan tahap rasuah di setiap negara yang terdapat di seantero dunia. Pada tahun 2020, semasa Malaysia mengalami pandemik COVID-19, indeks menunjukkan bahawa Malaysia telah menduduki tangga 57, iaitu jatuh 2 anak tangga daripada tahun sebelumnya kerana faktor-faktor tertentu. Hal ini disebabkan oleh pelbagai faktor seperti maklumat terhad untuk diakses, ketiadaan reformasi dalam institusi awam dan pemimpin politik yang tidak serius dalam menangani gejala rasuah. Nilai CPI yang diperkenalkan sejak 1995 sehingga sekarang tidak boleh dijadikan kaya pengukur kerana pemerhatiannya dibuat kepada sektor awam sahaja. Terdapat banyak rasuah yang berlaku dalam sektor swasta yang turut memberi kesan besar kepada rakyat di negara kita. Antara jenis-jenis rasuah bukan sahaja berlaku dari bentuk wang, malah rasuah juga boleh berlaku dari bentuk politik, pembelaan terhadap jenayah, untuk mendapatkan tender dan juga lain-lain. Rasuah berlaku bermula daripada pembesar seperti pemimpin negara, presiden, Perdana Menteri, ahli-ahli kabinet dan juga lain-lain serta pegawai penjawat awam yang telah dalam keadaan terdesak atau hanya memikirkan kepada keuntungan sahaja. Rasuah ini juga bersifat kompleks kerana dia sukar dibanteras. Ianya bukan sahaja berbentuk wang, malah ia juga boleh terjadi dalam bentuk merahsiakan kegiatan haram oleh sesuatu badan berorganisasi untuk pihak lain mendapatkan keuntungan mereka sendiri dan mengkhianati hak orang lain. Hal ini menyebabkan rasuah makin sukar untuk dibanteras. Pihak yang bertanggungjawab perlu peka terhadap perubahan ini bagi membendung kegiatan rasuah. Terdapat pelbagai punca berlakunya rasuah. Antaranya ialah kurang didikan agama dan moral. Seperti mana yang telah kita ketahui, semua agama mendidik kita untuk menjadi seorang yang jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dalam kehidupan seharian kita. Sekiranya seseorang tidak mendapat didikan agama yang secukupnya, mereka akan mudah terpengaruh untuk mengambil rasuah sebagai sumber kewangan yang mudah untuk mereka dapati. Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mendidik anak-anak agar tidak mudah terjerumus dalam melakukan kegiatan yang tidak wajar ini. Selain itu, punca berlakunya rasuah yang lain ialah masalah ketulusan dalam sistem pentadbiran kerajaan di negara kita ini. Kegiatan rasuah berlaku secara meluas kerana ramai pekerja awam mengambil kesempatan daripada sistem kerajaan yang tidak begitu tulus. Contohnya, dari aspek pemberian kontrak dan projek untuk menguat keuntungan. Lebih-lebih lagi, sistem pemantauan terhadap aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam kerajaan tidak begitu berkesan dan menyebabkan lebih ramai orang mengambil rasuah kerana mereka tahu akan kelemahan sistem pemantauan tersebut. Sekiranya perkara ini tidak diambil tindakan dengan secepatnya, kegiatan rasuah bakal bertambah susah untuk dihentikan dan akan menjadi lebih berleluasa. Selanjutnya, punca lain yang menyumbang kepada kegiatan rasuah ialah penguatkuasaan yang lemah dalam sistem perundangan di negara kita ini.
Sebagai contoh, hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah kepada pelaku rasuah hanyalah ringan dan tidak berat. Ini menyebabkan segelintir orang berani mengambil risiko untuk mengambil rasuah kerana mereka berpendapat bahawa mereka masih boleh menikmati hasil rasuah setelah tamat menjalani hukuman. Seperkara lagi, ramai orang-orang yang telah melakukan rasuah masih berkeliaran dan tidak diambil tindakan yang sewajarnya. Ini juga mendorong kepada timbulnya tanggapan bahawa peluang untuk tidak ditangkap dan diambil tindakan setelah melakukan rasuah masih tinggi dan akan menyebabkan gejala rasuah semakin berleluasa dalam negara kita. Bagi penyambungan kesan rasuah terhadap Malaysia, berdasarkan kajian, sikap kita iaitu rakyat Malaysia terhadap jenayah rasuah tidak seperti sikap kita kepada jenayah yang lain-lain. Rakyat Malaysia memandang ringan kepada rasuah sehingga jika kita disogok iaitu orang biasa sanggup menerimanya. Rakyat Malaysia tidak berasa bersalah atau malu menerima walaupun diketahui orang lain. Apabila masyarakat kita menganggap rasuah bukanlah satu jenayah yang buruk, maka ia akan berkembang sehingga menjadi amalan kepada seluruh masyarakat Malaysia. Dengan zaman yang moden ini, tidak ada apa-apa khidmat yang tidak melibatkan rasuah. Di peringkat ini, individu pada zaman kemodenan ini tidak berasa tertekan dan rela membayar. Tetapi jika diambil kira kesan terhadap pemerintahan, rasuah tetap akan menghalang proses pentadbiran negara. Negara tetap tidak akan maju. Di waktu ini, semua rakyat akan menjadi mangsa amalan rasuah. Rasuah biasanya melibatkan khidmat kerajaan. Segala urusan memerlukan kelulusan dari kerajaan. Ini memberi peluang dan kuasa kepada pegawai dan kaki tangan kerajaan menuntut sanggup hati untuk khidmat biasa mereka. Walaupun undang-undang boleh dikenakan kepada mereka yang menerima saguh hati, tetapi keengganan penerima melapor menjadikan undang-undang tidak berkesan. Yang boleh menghapuskan rasuah ialah sifat yang ada pada kita menolak rasuah sebagai jenayah yang amat buruk dan hina perlu ditolak. Negara dan masyarakat yang mengamalkan rasuah sebagai perkara biasa tetap sukar dimajukan. Pentadbiran tetap kurang efisien dan ini mempunyai kesan buruk kepada pelaburan dan dagangan. Tanpa atau kurangnya perniagaan, pelaburan dan dagangan negara akan menjadi miskin dan rakyat akan menderita. Kita dapat lihat sewaktu COVID-19, semua perniagaan terhenti dan pendapatan pekerja, peniaga dan pengusaha kilang. Semua menjadi miskin termasuk kerajaan kerana tidak ada cukai untuk dikutip. Demikian jugalah kesan dari kekurangan aktiviti ekonomi kerana rasuah. Dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terganggu, maka masyarakat tidak akan merasai nikmat dari kemajuan dan pertumbuhan, nikmat dari peluang kerja dan perniagaan. Pada masa itu barulah rakyat akan rasai kesan daripada amalan rasuah. Dalam negara yang berdemokrasi, tiap rakyat memilih kuasa mengundi, kuasa atau power mengundang rasuah. Rakyat sebagai pengundi terdedah kepada rasuah. Kuasa memilih kepada rakyat ialah supaya mereka akan pilih calon yang terbaik yang akan mendirikan kerajaan yang prihatin terhadap masalah rakyat. Apabila kerajaan terdiri dari orang yang baik iaitu tidak terima rasuah, maka negara akan maju dan penghuni akan dapat banyak nikmat. Segala urusan dengan kerajaan menjadi mudah, kos akan berkurangan dan masa tidak akan didapat dibazirkan. Saya berpendapat bahawa orang yang ingin merebut kuasa kerajaan untuk kepentingan diri sendiri akan melihat pemilihan wakil rakyat sebagai cara untuk mendapat kuasa kerajaan melalui rasuah. Sebagai pengulas kata, mungkin kita fikir takkanlah negara akan jadi begitu buruk kerana kita terima sedikit sagu hati. Tak mungkinlah kita alami kemerosotan hanya kerana kita seorang terima rasuah. Percayalah, jika kita anggap rasuah sebagai jenayah ringan, besar kemungkinan orang lain mempunyai juga sikap yang sama. Maka jadilah kita negara perasuah yang tidak mungkin berjaya. Langkah pertama untuk menghalang salah laku rasuah berlaku di negara ini adalah dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat umum tentang amalan rasuah. Pemberian hadiah yang bernilai tinggi kepada seseorang yang di luar kemampuannya tetapi mempunyai kelebihan untuk menolong pemberi hadiah tersebut juga dianggap sebagai merasuah. Budaya ini perlu dijelaskan dan diingatkan kepada setiap anggota masyarakat, khususnya golongan muda. Walaupun mereka baru berumur setahun jagung, tetapi mereka merupakan generasi yang akan mewarisi kepemimpinan negara ini. Amalan rasuah dapat dibanteras dengan pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang tegas. Umum mengetahui, kita mempunyai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebagai penguat kuasa yang memantau dan bertindak ke atas salah laku yang melibatkan rasuah. Badan Kehakiman Negara juga perlu memastikan perbicaraan yang melibatkan rasuah dilaksanakan dengan pantas dan adil supaya pelaku rasuah tidak bebas untuk memutarbelitkan kenyataan dan mengubah salah laku mereka.
Kaedah lain untuk membendung gejala rasuah di negara kita adalah dengan memastikan sektor awam beroperasi secara jujur, telus dan bertanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, pengurus merupakan jawatan yang paling penting untuk menguruskan tugas organisasi tersebut dan menjadi contoh kepada pekerja yang lain. Begitu juga dengan sektor awam di negara kita, di mana jika pentadbiran negara dilaksanakan dengan baik dan menyingkirkan mereka yang parasit seperti mengamalkan gejala rasuah, pasti sektor lain akan turut serta. Amalan rasuah juga boleh diatasi dengan menawarkan gaji yang bertepatan dan bermaruah untuk semua ahli masyarakat. Hal ini demikian karena jika kita mempunyai sumber keuangan yang cukup untuk menampung keperluan dan kehendak diri serta keluarga, keinginan untuk menerima rasuah pasti dapat dielakkan. Sebagai individu dan keluarga, kita akan berasa gembira karena keperluan dan kemauan kita dipenuhi tanpa perlu melakukan rasuah. Konklusinya, rasuah merupakan wabak sosial yang mestilah dibanteras hingga ke akar umbi. Semua pihak, tidak kira pangkat atau harta, seharusnya menggembleng tenaga dan berganding usaha untuk mengatasi gejala rasuah di negara kita. Jika setiap individu memainkan peranan dengan mengelakkan diri daripada mengambil rasuah, pastilah masalah ini dapat ditangani kerana empat kata pepatah, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Maka, tindakan seksama yang dikenakan terhadap persoalan rasuah tanpa mengira kedudukan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan rakyat. Lantas, negara kita dapat terus maju dan muncul sebagai negara kelas pertama di pentas dunia. Sekian, terima kasih.